Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. InsyaAllah malam ini kita akan sambung semula ulang kaji dalam kitab yang bertajuk Aqidatun Najin, yang disusun oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani atau digelar sebagai Tuan Minal, yang mana mengambil matan kitab ini merupakan syarah ilmu tauhid bagi matan Ummul Barahin yang disusun oleh Syekh As-Suhaimi. InsyaAllah pada malam ini pada muka surat yang ke-38, muka surat ke-38 insyaAllah, yang mana masih lagi membahaskan tentang yang disebut sebagai kewajipan untuk mengenal Allah dan Rasulullah. Makanya ia bermula dengan kita cuba memahami tentang yang disebut sebagai alam. Syekh Zainul Abidin menyebutkan dengan mengungkap satu kalimah matan, al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadithan. Bermula alam itu berubah-ubah, tidak tetap, dan setiap mutaghayyir yang berubah adalah termasuk dalam baharu, hadithun. Jadi dalam ilmu tauhid, bila mengatakan tentang alam, maka ia terkandung seluruh perkara yang bersifat sama ada makhluk atau mungkin. Yang juga menyebutkan bila sebut alam, iaitu bukan kepada yang mengecualikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, alam. Dan setiap yang alam itu berubah, dan setiap yang berubah itu baharu. Kita termasuk dalam alam semesta alam. Alam semesta kita termasuk bumi, langit,
manusia, pokok, jin, segala makhluk yang diciptakan wujud disebut sebagai makhluk, dari perkataan khaliq. Khaliq yang mencipta, maha al-khaliq yang maha mencipta, iaitu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benda yang dicipta, sebab itu dia jadi maf'ul, iaitu makhluk yang dicipta. Bila ada, maka kita disebut sebagai makhluk. Bila benda tu belum cipta lagi, tapi wujud dalam pengetahuan Allah, disebut sebagai mungkin. Sebab itu mungkin ini suatu ciri yang dijadikan oleh Allah kepada makhluknya. Boleh ada, tetapi bukan bermakna wajib ada. Kita adalah makhluk yang telah diciptakan, yang sebelumnya yang bercirikan mungkin. Maknanya kita boleh diadakan oleh Allah, tetapi bukan mesti kena ada. Kalau tak ada kita pun, Allah tetap sebagai Tuhan Rabbul Jalil. Dan dalam pembahagian alam ini, tujuan kita bahaskan tentang kenapa berkaitan nak kenal Allah, kena tahu alam semula jadi. Bukan alam semula, alam semesta. Alam semesta. Kerana kita ini nak membersihkan akidah kita ni, kepercayaan kita ni, sebut sebagai akidah. Akidah ni maknanya pegangan atau simpulan yang takkan lepas, ikatan yang takkan terurai dengan mudah. Sebab itu akidah ini mesti dia terbina di atas dasar iman, yang mana mesti wujud apabila berlakunya tasdiqu bil qalbi, benarkan dalam hati. Hati kena terima dulu, kemudian disokong oleh takrir bil lafzi atau bil lisan, pengakuan dengan lidah. Kemudian dibuktikan keyakinan yang kita ada tu dengan wal amal bil jawarih, barulah dikira sebagai beriman. Sebagai contohnya, kita suka kita tahu tentang bagusnya kereta, contohlah Proton Saga misal kata, sampai terbawa-bawa mimpi, tidur siang malam pagi petang terbayang nak kumpul duit nak beli kereta Proton Saga. Sebab dah tahu dah, memang diceritakan, dah tahu tentang Proton Saga ni bagus, contohlah. Jadi hati dah berkenan, disokong dengan ucapan lidah. Tak lama lagi dapat cukup bulan ni beli Proton Saga, kan? Lepas tu kita pun pergi tanya, harga Proton Saga ni berapa? Bila dah disokong dengan lidah, barulah kita akan ada tindakan, iaitu kita beli kereta Proton Saga. Dia mesti bermula daripada hati. Kalau hati tak terima, maka tidak mungkin akan berlaku pada pengakuan di lidah dan sukar untuk dilaksanakan dalam anggota badan. Bila kita dah yakin bahawa Allah itu, Islam ini agama, cara hidup, pilihan agama kita, kita tahu bahawa Islam adalah agama yang benar, maka kita akan mengucapkan berkali-kali tentang pengakuan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan ia bukan sekadar kita lafazkan semata, ia mesti dia dilakukan, diamalkan dengan anggota kita, barulah cukup dikira sebagai beriman. Kalau macam contoh lagi, saya suka, kita dah berkenal dengan seorang orang perempuan di kampung kita, dia yang paling comel sekali, paling cun. Tak dapat tengok dia, tengok bumbung pun jadi.
Jadi kita dah berkenan dah. Bila dah berkenan, kita pun risik-risik tanya, dia tu ada ke yang punya? Kita dah bukti dah. Bila dah tanya, confirm memang kosong, boleh masuk dah. Maka kita pun hantar rombongan meminang. Maka berlakulah ijab dan qabul pernikahan itu. Jadilah dia pasangan hidup kita. Jadilah barulah terhasil. Dan kedua, kenapa kita kena faham betul-betul tentang, dalam kitab ni menyebut tentang alam. Yang keduanya, kerana nak menafikan, nak membersihkan pegangan akidah kita tu agar tidak mengikut dengan akidah mujassimah, golongan mujassimah, golongan musyabbihah dan golongan mu'tazilah. Kerana umat Islam itu berpecah 73 firqah. 72 masuk dalam neraka, satu yang selamat, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana akidahnya dengan akidah bermazhabkan dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sebab musyabbihah ni suatu mazhab yang memberi perumpamaan sesuatu kepada Tuhan. Begitu juga dengan golongan mujassimah, dia menjisimkan Allah. Allah juga ada tangan macam kita, Allah juga ada kaki macam kita, Allah juga bila melihat pun macam kita. Mujassimah, menjisimkan. Dan Mu'tazilah pula, apabila dia menyamakan antara unsur yang disebut sebagai arad dan jauhar, itu adalah benda yang sama. Saya akan ceritakan apa maknanya jauhar, apa benda arad. Maka alam itu dua bahagi. Yang pertama a'yan, yang kedua a'rad. Seperti kata setengah ulama. Apa maksudnya? A'yan ni bagi Allah adalah zat, dan perkara yang ada pada Allah itu adalah sifat. A'yan adalah kita, makhluk. Yang ada pada kita adalah a'rad. A'yan ini dia dasar kepada kalimah ain, iaitu benda yang nampak. Ainun mata, uyun wa a'yun ayanan, terang, nyata dengan mata kepala. Muayyanah, lihat dengan mata kepala. Muayyin, yang memandang dengan mata kepala. Maknanya benda yang nampak itu dikira sebagai a'yan. Alam yang kita nampak ni dikira sebagai a'yan. Pokok nampak dikira sebagai a'yan. Kita ni nampak dikira sebagai a'yan. Manakala a'rad, si benda ciri yang ada pada a'yan, pada diri kita tu. Alam dengan segala isi kandungannya itu adalah kejadian yang baharu, bererti ia dahulunya tiada. Kerana alam ini ada kalanya berupa a'yan, iaitu jirim yang tegak dengan zatnya sendiri, dan ada kalanya berupa a'rad, yang tegak dengan bergantung kepada a'yan. Ini bererti a'rad itu perlu kepada a'yan yang tidak boleh tegak atau berdiri sendiri. A'yan tegak dengan zatnya tanpa terikat dengan selainnya dan mengisi tempat mengikut kadar luas zatnya. Ada kalanya a'yan tersusun daripada beberapa jauhar yang dinamakan jisim, dan ada kalanya tidak tersusun, sedemikian yang dinamakan sebagai jauharul fardi. Itu sesuatu yang tidak tersusun daripada apa-apa. Jadi apa boleh kita faham? Ada beberapa unsur yang disebut. Pertama a'yan, yang kedua a'rad, yang ketiga jauhar, yang keempat disebut sebagai jisim. Baik. Dalam kita nak mengenal makhluk ni, makhluk tu
Ya, dia ada jenis-jenis. Bila kita nak tahu makhluk, pertama kita tahu nama makhluk. Yang kedua, jenis makhluk tu jenis apa? Manusia ke? Tumbuh-tumbuhan ke? Benda ke? Batu ke? Yang ketiga, kelakuan pada makhluk tu, ciri-ciri pada makhluk tu. Dan yang keempat, batasan yang ada pada makhluk tu. Batasan maksudnya kemampuan yang ada pada manusia tidak sama dengan kemampuan pada jin. Begitu dengan kemampuan kepada tumbuh-tumbuhan, tidak sama dengan kemampuan yang ada pada manusia. Jadinya, bila kita tengok maksud jenis makhluk, yang pertama, ada makhluk berjisim. Maksud jisim, benda yang keras. Keras, nampak. Benda yang keras, batu. Benda yang keras, jisim. Jisim juga, manusia juga berjisim. Sebab itu disebut manusia ni jasmani. Jasmani, rohani. Jasmani itu jisim. Maksudnya benda tu pejal, ataupun dia benda yang keras, berpejal. Yang kedua disebut sebagai jirim. Jirim ni iaitu cecair, macam air. Air tidak dikira sebagai jisim sebab dia cecair. Jirim ni benda yang ringan. Yang keempat disebut sebagai jauhar. Jauhar ni kita senang kata sel. Sesuatu yang membina jisim. Kita manusia ni jisim. Apa yang terdiri pada jisim tu? Ada tangan, ada kulit, ada darah, ada urat. Benda yang terbina tu adalah disebut sebagai jauhar. Makin besar jisim, makin banyak jauhar pada dia. Contohnya gunung. Gunung, dia terbinanya gunung adalah daripada beberapa jauhar. Ia disebut sebagai molekul-molekul, bentuk-bentuk batu yang membentuk jadi gunung. Kan? Dan boleh kita fahami, jauhar ni terdiri pada atom. Benda yang bersifat kecil, yang susah kita nak nampak, jauhar. Kalau jauhar pula, dia terbahagi kepada dua. Satu, jauharul katif. Ini sel. Kalau kita tengok kulit, kita nampak kulit macam ni. Bila nampak pakai mikroskop, dia akan nampak bentuknya rupa lain. Tak macam ni. Kalau kita tengok kulit kita betul, kita pun takut, ini rupa je kulit aku tu. Kan? Ingat cantik dah. Pakai kupu putih, barulah putih, kan? Rupanya pakai mikroskop tu rupanya lagi gerun daripada yang kita tahu. Yang selain daripada jauharul katif, ada jauharul latif. Ini berbentuk yang disebut sebagai zarah. Zarah ni tak nampak. Zarah yang tak nampak. Contoh disebut sebagai jauharul latif adalah contohnya disebut sebagai nyawa ataupun ruh yang tak nampak. Yang tak nampak. Dalam istilah ilmu tauhid, diri makhluk itu dinamakan a'yan. Diri Allah dinamakan zat. Perkara yang berdiri pada makhluk dinamakan a'rad. Yang berdiri dengan zat Allah dinamakan sifat. Arad itu menerima perubahan. Arad itu ciri-ciri yang ada pada a'yan. Contohnya, saya manusia. Tuan Umar pun manusia. Anak saya pun manusia. Tetapi ciri-ciri yang membezakan kita ni, walaupun kita ni sama,
tapi tak serupa. Mata saya disebut Firdaus, mana rupa inilah mata dia. Kalau lain sikit dah tak jadi Firdaus dah, dia jadi lain. Kalau mata tu biru besar, dia jadi Brad Pitt. Ada jadi lain, tak panggil Firdaus dah, dia panggil Brad Pitt dia pula. Dia mengikut ciri-cirinya. Orang Cina rupa dia lain, manusia juga. Tiba-tiba orang yang berlah di Afrika lain pula, manusia juga. Tetapi yang membezakan itu a'rad yang ada pada dirinya, a'yan. Jadinya a'rad ini juga merupakan suatu yang berbentuk zaman, masa, atau juga disebut sebagai jihadun sempadan. Kalau dikatakan zaman, maknanya gerak atau diam bagi sesuatu a'yan. Kan? A'rad dia tu, kelakuan dia tu, makna ciri yang ada pada tu, dia tu sama ada dia bergerak atau dia diam. Mana mungkin, mustahil pada akal menerima bahawa seseorang itu boleh bergerak dan diam dalam satu masa yang serentak. Mustahil akal untuk boleh terima. Dia tu tidur ke bangun? Tidur dan bangun. Macam mana pula tidur dan bangun ni? Dia tidur ke bangun? Dia tidur tapi bangun. Tak boleh, akal tak boleh terima. Dia kalau dia tidur, tidur. Kalau jaga, jagalah. Jaga dan tidur itu tidak akan berlaku serentak. Dan jihatun pula, sempadan dia ada batas. Maksud dia tidur tu dekat mana? Adanya atas, adanya bawah, adanya kiri, adanya kanan, adanya depan, ada belakang, ada sisi. Itu maknanya sempadan dia. Kalau tidur, tidur atas apa? Mana jihatun itu tidurnya atas katil, tempat. Tujuan dia apa? Nak menceritakan makhluk yang paling besar yang Allah jadikan adalah Arsh. Persoalan yang timbul, apakah Arsh itu makhluk ataupun termasuk dalam zat Allah? Itu yang menjadi perselisihan di kalangan ulama tauhid. Apakah Allah itu memerlu kepada pergantungan Arsh untuk dia berada? Pasti tidak. Kerana Allahus Samad. Allah tidak perlu kepada tempat bergantung, tempat wujud. Kita perlu kepada tempat untuk berpijak, perlu tempat bergerak, perlu tempat untuk duduk, perlu tempat untuk diam, perlu tempat untuk hidup. Maksudnya ada perlu pergantungan. Itu maksudnya Allahus Samad. Dan tujuan untuk kita tahu tu, dalam kita mengenal yang disebut sebagai a'yan, a'rad, disebut sebagai jauhar, jisim dan sebagainya, untuk kita membersihkan akidah kita bahawa sesuatu yang tidak nampak ia bukanlah Tuhan. Maksudnya kita tak nampak angin. Kesan daripada angin itu ada. Kita buka aircon, nampak aircon tu bergerak-gerak. Tapi kita nak ceritakan dia tu sebagai makhluk ataupun tidak, angin itu. Maka sifat makhluk yang disebut sebagainya, bila dia katakan jauhar, maka dia juga dikira sebagai makhluk. Makhluk ni sama ada dia berbentuk keras atau berbentuk pejal, ataupun dia berbentuk yang jauhar, atom, ataupun dia berbentuk molekul, sel, segalanya makhluk maksudnya. Semuanya itu makhluk. Sebab ada agama lain dia bila tengok benda tu istimewa, lain daripada dia, maka dijadikan bahan sembahan.
Kalau kita tengok dalam golongan as-sabiin, golongan yang asalnya umat Nabi Yahya alaihissalam, yang beriman tetapi telah menyeleweng agama mereka, lalu mengikut penyembahan secara penyembahan Majusi. Majusi ni menyembah api. Bezanya as-sabiin dia menyembah berhala. Maka sampailah dia kafir musyrik tu menyembah Lata al-Uzza. Kemudian berlaku di kalangan umat Nabi Musa AS menyembah lembu Samiri, benda yang nak dijadikan sebagai Tuhan. Batu lain daripada dia, makhluk manusia, jadi dia dijadikan sebagai penyembahan, dijadikan sebagai Tuhan, dewa dan sebagainya. Hantu tak nampak jadikan Tuhan. Jadi semua tu maksudnya nampak ke tak nampak ke, sama ada dia tu bersifat zarah ke, molekul ke, atom ke, angin ke, air ke, cecair ke, jisim ke, jauhar ke, segala-galanya ia merupakan makhluk yang dicipta. Sebab Allah tidak akan bersifat dengan sifat a'yan yang boleh dinampak, dan Allah juga tidak bersifat dengan a'rad, perlu sesuatu untuk menjadikan dia tu, itulah dia makhluk manusia. Syarat manusia ada tangan, ada kaki, ada mata, ada rupa, ada wajah, kan, baru jadi manusia. Tiba-tiba ada ekor, orang kata manusia, ada ekor pula. Manusia berekor ke? Ini manusia ke binatang? Sebab kita tahu setiap yang berekor itu binatang. Ciri-ciri binatang pula, dia berlainan dengan manusia, tak sama tabiatnya. Itu semua tujuannya untuk kita tahu itulah juga makhluk sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang terkandung dalam al-alam. Selain daripada itu, Allah, sebab Allah tidak bersifat dengan sifat jauhar, tidak ada berbentuk zarah yang atom yang ringan yang seperti air, seperti cecair, tidak seperti angin, tidak berbentuk seperti a'yan yang boleh nampak, dan tidak bersifat dengan ciri-ciri ada seperti a'rad. Maknanya kena ada syarat tu baru jadi Tuhan. Tak ada. Sebab itu kita tidak boleh terlampau sangat membahaskan tentang zat Allah, sebab akal tidak mampu untuk mencapai. Yang cuma kita perlu kenal adalah sifat dan asma'nya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang hendaklah kita pelajari. Bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baharu, yakni adanya itu didahulu oleh tiada. Maknanya idhafi. Kita ni bersifat dengan sifat idhafi. Dulu sebelum ada lagi kita sebelum ada. Sebelum kita mak bapak kita, sebelum mak bapak kita bapak kepada mak bapak kita. Allah tidak bersifat dengan sifat idhafi, sebab Allah itu bersifat dengan sifat awwalu wa akhiru. Yang bersifat dengan sifat 20 itu qadim, kekal, dan dia bersifat sedia ada, qidam, sedia ada, tidak ada mulanya apa, akhirnya apa, sedia ada, qidam, wujud, qidam, baqa. Qidam sedia ada, baqa kekal, takkan hancur. Kita ada permulaan, akan ada pengakhiran. Itu beza. Tujuannya kita nak masuk kepada sifat wajib bagi Allah 20 yang dipecahkan kepada nafsiyah, wujud nak dipecahkan kepada salbiyah, iaitu bermula daripada qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Kemudian nak dipecahkan kepada sifat ma'ani yang bermula daripada qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam. Kemudian dipecahkan kepada sifat ma'nawiyah, kaunuhu, disebut sebagai kaunuhu qadiran, kaunuhu
aliman, dan sampai kaunuhu mutakalliman. Sebab itu bila katakan dalam sifat wajib bagi Allah itu bersifat dengan sifat wujud dalam konteks nafsiah. Wujudnya Allah, dirinya, zatnya ada. Adanya kita belum tentu memerlu kepada wujud tu. Contohnya, Ustaz Rushdun tadi ada, dia pasang kamera ni, tapi kita tahu dia tu wujud. Tapi sekarang ni ada ke tak ada? Kalau kata ada, mana dia? Mana dia? Kata ada. Adanya tak bukan berhajat kepada, makna wujudnya, adanya dia tu pernah ada. Ada. Tetapi wujudnya Allah tidak perlu kepada nampak. Ustaz Rushdun ni memang kita tahu ada. Sekarang dia ada, tapi ada di rumah. Nak pergi cari, pergi rumah dia, oh baru ada, tengah ngaji rupanya. Adanya perlu kepada a'rad, baru betul. A'yan tu nak mengandalkan dia tu ada, kena ada a'rad, barulah tahu adanya wujudnya dia. Kita sebut contoh Mona Lisa, potret Mona Lisa tu. Orang kata Mona Lisa ni perempuan yang tak pernah wujud katanya, yang diciptakan secara khayalan. Wujud, tetapi dalam akal pelukis Mona Lisa tersebut. Tak mustahil ada, tapi tak tahu di mana orangnya. Wujud Allah, adanya Allah, dirinya, zatnya. Sebab itu disebut wujudnya Allah itu secara nafsiah. Kita tak ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Ada. Diri kita tu tadi ada, sekarang tak ada lah. Maknanya adanya kita tu perlu kepada diri kita. Duduk tonggoi baru ada, pergi kerang tak ada lah dia. Yang kedua, bila sebut sebagai sifat salbiah, salbiah ni maknanya menafikan sifat-sifat yang ada pada makhluk, yang hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, iaitu qidam, sedia ada. Kita tidak bersedia ada. Sebelum ada idhafi, mana sebelum ada kita tak ada. Sebelum ada kita tak ada. Kemudian barulah ada, dilahirkan, barulah ada, barulah wujud. Baqa, kekal. Kita tidak kekal, kita akan mati. Kan? Mukhalafatuhu lil hawadith, Allah itu bersifat dengan sifat yang tak sama dengan baharu. Kita sama tapi tak serupa. Saya manusia, Tuan Umar pun manusia, tapi tak serupa. Tak serupa tambah ada ciri-ciri a'rad. A'yan sama, makhluk yang sama, manusia, tapi a'rad yang berbeza. Tu. Selepas mukhalafatu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, berdiri dengan sendirinya. Allah, dia berdiri dengan sendiri tanpa pergantungan. Allahus Samad. Kita nak berdiri dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala, biiznillah, baru boleh kita hidup, barulah boleh kita melakukan sesuatu. Contohnya, kadang-kadang berdirinya kita tu, maksudnya kita hidup tu atas sebab asbab. Sebab hidup, sebab kita nak menjalankan tanggungjawab sebagai suami, sebagai ayah. Kita buat sesuatu ada bersebab. Bekerja sebab nak cari rezeki, cari nafkah. Datang surau ada sebab. Sebabnya nak salat berjemaah, sebabnya nak menuntut ilmu, ada sebab. Tapi Allah tidak perlu kepada sebab. Sebab tu hukum, dalam hukum fiqh, dia memang diletakkan kepada taklifnya kepada makhluk, kepada manusia. Diletakkan kepada manusia hukum tu. Al-hukmu yaduru bil-'illah. Hukum itu berputar sebab, atas sebab. Ada sebab, ada hukum. Tak ada sebab, takkan jadi hukum. Nak meletakkan suatu tu haram, wajib, sunat, harus, makruh dengan sebab, barulah datangnya hukum tu. Haramnya arak, sebabnya memabukkan, menghilangkan akal. Sebab. Contoh, selepas mukhalafatul hawadith, qiyamu bi nafsih, wahdaniyah,
Allah itu bersifat dengan sifat esa. Ulama berselisih pendapat mengatakan tentang satu. Allah itu satu atau Allah itu tunggal. Kerana satunya tu, sebelum satu ada kosong, selepas satu ada dua. Tunggal pula, tunggalnya tu contohnya ibu tunggal. Ibu tunggal mungkin ada anak, mungkin pernah ada suami. Bapa tunggal, jarang ada bapa tunggal, yang biasa ada ibu tunggal. Tapi bapa tunggal maknanya pernah ada isteri, pernah ada anak, barulah menjadi bapa. Jadi sebab itu satu dan tunggal tidak boleh diletakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sesuai adalah esa. Selepas wahdaniyat, sifat yang selepas itu adalah sifat-sifat ma'ani. Dia mula daripada qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam. Sifat-sifat tersebut sifat-sifat yang bermakna. Saya ingat dulu guru saya, dia menyebutkan arwahnya Ustaz Ismail Kantan, dalam mula daripada sifat qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam, pada manusia apa sifat yang paling bermakna? Sifat yang paling bermakna dimula daripada qudrah, di mana kuasa, iradah berkehendak, ilmu maknanya mengetahui, hayyan hidup, sama' mendengar, basar melihat, kalam berkata-kata. Antara sifat-sifat itu yang paling bermakna adalah sifat hayyan, hidup. Kalau tak hidup, boleh berkuasa? Angkat pen pun tak boleh, tak hidup. Kalau tak hidup, boleh tak dia berkata-kata? Takkan berlakunya. Tak hidup, boleh melihat? Tak hidup, boleh mendengar? Tak hidup, boleh berkehendak? Nak mi, tak hidup, mati. Kan? Sebab itu dalam sifat ma'ani ini disebutkan sifat yang ada pada Allah juga ada Allah kurniakan sifatnya pada makhluk. Yang itu bermula daripada qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar. Cumanya laisa kamithlihi syai'un. Berkuasanya Allah tidak sama berkuasanya kita, sebab kita berkuasa adanya jihatun, sempadan, batasan. Mampulah makan berapa kali pinggan kita boleh makan. Bukan maksudnya berapa kali kita makan, bukan makan pinggan. Berapa kali pinggan kita makan? Berapa banyak boleh makan? Sepuyuk, sekuali, seguni. Ada batasan. Kemampu tu. Kehendak kita, iradah, kehendak kita pun ada batasan. Ada had dia. Ada benda yang kita tak nak. Ilmun, pengetahuan, ada batasan yang kita, ada yang benda kita tak tahu. Maka manusia itu segala sifat qudrah, iradah, ilmun, hayyan, sama', basar, kalam, dia adanya tertakluk kepada jihatun, sempadan. Setiap yang a'yan, yang ada a'rad padanya, dia ada jihatun, sempadan padanya. Sebab itu contoh yang disebut sebagai hidup sebagainya tu adalah dia punya bersifat dengan sifat a'rad. Tanda hidup apa? Nampaklah dia hidup, jantung bergerak, kemudian nampak dia bergerak, dia berjalan, hiduplah. Mati, nampak tanda mati, nadi tak ada, memang dah rupa memang mati dah. Kejut pun tak bangun, nafas pun tak ada. Maka di situ adanya maknanya a'yan tu, dia punya a'rad tu mati tu. Bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baru, yakni adanya itu didahului oleh tiada, kerana alam itu ada kalanya a'yan, yakni jirim yang berdiri ia dengan zatnya, yang ada kalanya a'rad, yang berdiri ia pada a'yan, yakni a'rad itu berkehendak kepada a'yan, tidak boleh ia asing sendiri. A'rad dengan a'yan itu tak boleh beza-beza.
Manusia tu dia ada a'rad, benda yang ada pada a'yan tu tak boleh dipisahkan. Contohnya kita kata garam. Garam tu a'yan. Apa a'rad dia? Putihnya garam atau masinnya garam. Boleh tak kita pisahkan masin dengan garam? Pisahkan garam dengan masin tu, boleh pisah? Boleh tak? Tak boleh. Mustahil akal boleh nak terima bahawa garam itu boleh kita asingkan dengan masinnya garam. A'yan tu garam, a'radnya masin. Kan? Kemudian apa lagi? Disebut sebagai jernihnya air. A'yan air tu. Jernih tu a'rad. Kita nak asingkan jernih dengan air tu, boleh tak? Suatu perkara yang sukar, tak boleh. Sebab itulah setiap yang a'rad dia akan berdiri pada a'yan, pada diri, pada benda tu. Kan? Manisnya gula. Gula memang kita tahu manis, tapi kita nak pisahkan gula tu a'yan dengan sifat a'rad tu, ciri gula tu manis, tak boleh. Sebab kita panggil gula tu manis sebab sifat tu ada pada gula. Bila sebut dia manis, apa benda yang manis? Automatik kata gula. Bila kata sebut gula, gula tu mesti manis. Tak pernah kita makan gula masin. Tak ada, tak boleh terima kan. Sebab itulah dia sifat a'rad dan a'yan yang ada pada gula. Itu contoh. Maka a'yan itu barang yang ada pada bagi dirinya, dengan zatnya tiada mengikut ia bagi yang lainnya. Tak boleh, mustahil gula tu boleh masin, takkan. Sebab a'yan tu, gula tu, dia punya a'rad memang dah ditetapkan oleh Allah masin, manis. Tak boleh akan jadi masin. Kalau masin mesti ada bercampur, campur dengan garam kot. Tapi manisnya gula tu tetap ada walaupun bercampur dengan garam yang bersifat dengan sifat masin. Dan mengambil lapang ia kadar lulus zatnya, dan a'yan itu ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhar, maka dinamakan jisim, atau tidak bersusun maka dinamakan jauharul fardi, dan iaitu sesuatu yang tidak menerima bahagi sekali-kali, macam nyawa. Manusia, jisim, dia terdiri daripada benda yang tersusun, jauhar. Tapi ada juga disebut jauharul fardi, benda yang tidak ada susun padanya, yang tak ada terbina pada. Contohnya nyawa. Nyawa ni ada apa ciri-ciri nyawa kita nak kata? Manusia, ciri-cirinya ada tangan, ada kaki, ada rupa, ada wajah, ada telinga, ada manusia. Nyawa ni kita nak sebut apa? Apa ciri, apa yang ada pada nyawa? Tak tahu. Dan tak nampak apa. Maka dia juga dikira sebagai jauharul fardi, yang dia juga disebut sebagai makhluk. Dan a'rad itu barang yang tidak ada berdiri dengan zatnya, artinya tidak mengambil lapang ia dengan zatnya yang sesungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain. Dia bersifat dengan sifat sendirinya, iaitu mengikut ia akan a'yan. Contoh, kalau kata Tuan Omar, inilah Tuan Omar. Kalau orang cerita, kenal tak orang dia, sifat dia begini, orang akan terbayangkan Tuan Omar. Sebab itulah a'rad dan pada a'yan pada Tuan Omar. A'rad tu perkara ciri-ciri Tuan Omar tu ada pada a'yannya Tuan Omar tu. Bila sebut orang yang lain sikit, bukan Tuan Omar kot, orang lain kot. Kan? Ia ini mengikut ia akan a'yan seperti akuan yang empat, seperti gerak dan diam dan bercerai dan berhimpun dan segala warna dan makna warna itu, cara yang terhenti melihat akan dia atau melihat bagi suatu yang lain, iaitu cahaya, yang makna cahaya itu kaifiat yang tiada berhenti melihat akan dia akan melihat bagi suatu yang lain. Dan segala rasa dan baginya 9. Yang pertama pahit, yang kedua pedas, yang ketiga manis, yang keempat kelat, kelima masam, dan keenam perat, yang ketujuh masin, ke-8 lemak, yang ke-9 tawar. Ini sifat-sifat a'rad yang ada pada a'yan.
Dan segala bau-bau juga pun begitu, dikira sebagai a'rad pada a'yan. Contohnya wanginya minyak atar. Minyak atar tu dia merupakan cecair, kan? Dia merupakan cecair yang mana ada padanya a'rad itu, iaitu wangi. Kalau dia tak wangi, orang tak panggil minyak wangi. Bila cium-cium, ini minyak wangi, cium-cium, busuk lah, bukan minyak wangi kalau busuk. Minyak busuk nama dia. Minyak masak kot kata. Jadi sesuatu tu mesti a'rad itu dia terletak kepada a'yan tu, sifat dia. Ketahuilah olehmu apabila sudah tetaplah bahawa alam ini sekalian muhdithun, baharu, maka makna baharu itu dahulu daripadanya ada, iaitu tak ada, adam. Sebelum ada, sebelum tu tak ada. Maka yang mengadakan dia itu adalah Allah Ta'ala, zat yang wajibul wujud, wajib ada, yang tidak baginya permulaan dan tidak berkesudahan, tak ada akhir. Dan ada baginya beberapa sifat kamalat yang sempurna, yang tidak terhingga baginya pada bilangan-bilangan pada nafsul sama ada sifat wujudiyah Allah atau salbiyah Allah. Kerana beberapa hadis menunjukkan tidak ada berkesudahan. Makna kamalat itu sifat-sifat ada dalam sifat 20 itu ijtihad para ulama yang ada, yang dapat. Asma' Husna 99 lebih sebenarnya. Bila Allah bersifat kamalat, maknanya sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya bukan 99 nama Allah, lebih daripada 99. Tetapi apa yang didapati dalam Al-Quran itu yang kemampuannya, itulah dia 99 nama Allah. Dan disebut dalam hadis Rasulullah SAW bahawa nama Allah itu 99. Tetapi apakah terbatas dengan jihad itu? Tidak. Lebih daripada itu pengetahuan Allah yang maha mengetahuinya tentang nama-namanya, dan juga sifat-sifatnya. Yang mana tidak dapat kita ketahui atas jalan tafsil terperinci. Hanya wajib kita ketahui atas jalan ijmal. Maknanya cukup kita tahu bahawa Allah itu dia punya contohnya kita katakan Allah itu khaliq, yang mencipta, yang maha mencipta. Maka kita tahu sekadar Allah itu yang mencipta. Macam mana dia boleh menjadi pencipta? Itu kita tak payah tahu. Tak boleh nak mampu akal nak cuba nak faham secara tafsili, terperinci. Cukup sekadar ijmali, cukup tahu bahawa Allah itu maha pencipta. Asy-Syafi, Allah itu maha penyembuh. Maka cara menyembuh macam mana tu? Wallahu alam, kita tak tahu. Allah yang tahu. Cara Allah menyembuhkan suatu penyakit tu kan. Itu di luar, cukup kita tahu sekadar ijmali. Tidak perlu kita nak tafsili cara macam mana Allah menyembuhkan penyakit manusia. Contoh, tak boleh kita tandingkan dengan bagaimana doktor mengubat penyakit pada manusia yang lain, pesakit. Nak kena ada operation, nak kena ada rawatan, bubuk ubat, bagi ubat injection dan sebagainya. Wallahu alam. Sebelum itulah dia insya-Allah akan datang, kita akan masuk dalam bab hak Rasul. Jelaslah di sini bahawa kita ini bersifat dengan sifat a'yan yang ada berciri-cirikan a'rad pada kita, dan segala-gala yang bersifat makhluk itu sama ada berbentuk jisim atau berbentuk jauhar atau berbentuk apa disebut sebagai jirim, segala-galanya itu merupakan makhluk. Dan bila makhluk itu termasuk dalam perkara yang dicipta. So ada makhluk tadi saya sebut, makhluk tu bila dah terhasil dia makhluk, belum terhasil tapi di bawah pengetahuan Allah disebut sebagai mumkinun. Harus ada tapi bukan makna wajib ada. Jadi insya-Allah kalau ada penambahan daripada tuan-tuan, insya-Allah
Kalau ada, insya-Allah silakan. Ada Ustaz? Tuan, ada tu. Kalau tak ada, saya mohon insya-Allah aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga ada manfaat daripadanya. Jika terdapat kekurangan dan kecacatan daripada pemahaman penyampaian saya itu, saya mohon kemaafan di atas kedhaifan yang ada pada saya. Dan insya-Allah moga-moga kita dengan apa yang kita dapat ini dapatlah kita jadikan sebagai tautan akidah manfaat kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, terima kasih atas kudian mendengar. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.